Yang berhormat Tuan Speaker, Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran dan segala puji dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas limpah dan rahmatnya yang telah mengizinkan saya buat kali pertamanya membentangkan bajet tahun 2023 Negeri Perlis. Telah genap sebulan pentadbiran Perikatan Nasional menggalas amanah sebagai kerajaan negeri selepas pilihan raya bersejarah 19 November 2022. Di Dewan Yang Mulia ini, saya mengambil kesempatan untuk merafak sembah dan menjunjung setinggi-tinggi kasih ke bawah duli Yang Maha Mulia Raja Perlis, Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalullail, atas kepercayaan baginda kepada barisan baharu kepimpinan negeri untuk melaksanakan amanah dan mandat yang telah diberikan oleh rakyat dalam meneraju, mengurus, mentadbir dan melaksanakan agenda kesejahteraan untuk memaju dan membangun negeri Perlis ke tahap yang lebih tinggi. Saya juga, Yang Berhormat Tuan Speaker, ingin mengambil kesempatan yang ada ini untuk merakamkan takziah, ucapan takziah yang setingginya kepada mangsa-mangsa banjir yang telah berlaku di negeri Pantai Timur. Begitu juga kepada mangsa yang telah terlibat dalam runtuhan tanah di Batang Kali. Di samping itu juga, saya ingin menjawab apa yang telah disebutkan di dalam Parlimen petang kemarin, yang saya dengar sendiri daripada rakaman media sosial, bahawanya kehadiran saya sebagai Menteri Besar Perlis seolah-olah hadir untuk meminta sedekah. Ini adalah suatu tomahan yang saya rasa cukup saya tidak berpuas hati, yang sebenarnya disebabkan kehadiran saya adalah atas jemputan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat di atas jemputan kepada saya sebagai yang saya anggap sebagai satu penghargaan yang cukup tinggi kepada negeri Perlis. Walau bagaimanapun, apa yang telah disebut oleh Yang Berhormat Rafidi di dalam Parlimen adalah suatu kekesalan yang amat sangat di pihak saya, dan saya mengenali, dan tuan-tuan dalam Dewan Yang Mulia ini pun mengenali siapa Rafidi sebenarnya, dan saya tidak perlu mengulas panjang tentang hal ini. InsyaAllah, kepercayaan yang diberikan akan dilaksanakan dengan ikhlas, penuh tanggungjawab dan bersungguh-sungguh dengan kerjasama erat dan jentera perkhidmatan awam negeri. Ini akan agar hasil dapat dirasai dan dimanfaatkan oleh seluruh rakyat negeri Perlis. Pada hari ini, di mesyuarat pertama Perenggan Persidangan Pertama Dewan Undangan Negeri Perlis yang ke-15 telah menyaksikan di mana perubahan kerajaan negeri Perlis telah berlaku bab pertama kalinya dalam sejarah negeri ini. Sejarah juga tercipta di mana tiada wakil dari kerajaan negeri terdahulu yang dipilih rakyat untuk terus berada di Dewan Yang Mulia ini. Justru, ahli-ahli Dewan Undangan Negeri dari Perikatan Nasional akan turut memainkan peranan semak dan imbang secara berkesan demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negeri berpandukan prinsip prihatin, bersih dan stabil. Best. Yang Berhormat Tuan Speaker, pilihan raya umum ke-15 yang lalu turut menyaksikan perubahan kepada lanskap politik negara dan pembentukan kerajaan persekutuan yang diterajui oleh Pakatan Harapan. Berikutan itu, saya ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim di atas pelantikan sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Yang Berhormat Tuan Speaker, tahun 2023 diramalkan sebagai tempoh yang sukar dan mencabar yang bakal diharungi oleh penduduk dunia akibat krisis ekonomi, makanan, tenaga dan dijangka berlaku berikutan pergolakan dalam geopolitik dunia, khususnya konflik peperangan berpanjangan di Eropah Timur. Penurunan pertumbuhan ekonomi dunia akibat pandemik COVID-19, tekanan inflasi global dan pertumbuhan ekonomi yang lemah, dunia turut dijangka akan bakal berdepan dengan risiko kemelesetan ekonomi. Ekonomi Malaysia bagi tahun 2022 menyaksikan
pertumbuhan berterusan di mana keluaran dalam negeri kasar KDNK pada suku tahun ketiga mengukuh kepada 14.2% berbanding 8.9% dan 5% masing-masing pada suku tahun kedua dan pertama tahun ini. KDNK tahun ini diunjurkan berkembang di antara 6.5 hingga 7%. Sungguh pun begitu, senario ekonomi dunia akan turut memberi kesan kepada negara kita di mana KDNK pada tahun 2023 diunjurkan pada kadar sederhana, iaitu sekitar 4 hingga 5%. Yang berhormat Tuan Speaker, prestasi ekonomi negeri Perlis mencatatkan pertumbuhan yang semakin positif. KDNK Perlis pada tahun 2021 mencatatkan pertumbuhan pada kadar 1.5% berbanding penyusutan sebanyak 6% pada tahun 2020. Beberapa sektor yang menyumbang kepada peningkatan KDNK negeri adalah sektor perkhidmatan yang meningkat sebanyak 2.3%, sektor pembuatan meningkat sebanyak 5.4% dan sektor pembinaan menunjukkan peningkatan sebanyak 0.2%. Pertumbuhan sektor perkhidmatan adalah disokong oleh subsektor perkhidmatan kerajaan, pengangkutan dan penyimpanan yang menunjukkan peningkatan positif. Sektor utama yang menyumbang kepada KDNK negeri Perlis adalah sektor perkhidmatan yang merekodkan nilai berjumlah 4.1 bilion ringgit yang mewakili 70.2% daripada keseluruhan KDNK. Diikuti sektor pertanian sebanyak 17.4%, sektor pembuatan sebanyak 8%, sektor pembinaan sebanyak 2.6% dan yang terakhir sektor pelombongan dan pengkuarian sebanyak 0.5%. Dalam masa yang sama, sektor pertanian yang merupakan sektor kedua yang terbesar menunjukkan penyusutan sebanyak 6% pada tahun 2021. Sungguh pun begitu, ianya dilihat lebih baik jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang menyusut pada kadar 18.5%. Pada tahun 2021, sektor pertanian di Perlis mencatatkan nilai tambah berjumlah 1 bilion ringgit berbanding 1.1 bilion ringgit pada tahun sebelumnya. Sektor ini adalah pembekal utama makanan dan juga bahan mentah untuk industri berasaskan sumber. Yang berhormat Tuan Speaker, sebagai sebuah kerajaan yang baru ditubuhkan, tidak sampai sebulan pun usia pentadbiran ini, saya mengharapkan agar diberi ruang dan peluang untuk semua anggota pentadbiran yang dilantik ini memberikan perkhidmatan kepada rakyat negeri Perlis yang bertuah ini. Perjalanan ini masih panjang, namun begitu perjalanan jauh beribu batu bermula dengan langkah yang pertama. Kerajaan negeri berterima kasih kepada pentadbiran terdahulu yang telah memulakan beberapa program pembangunan dan sudah pasti sejumlah wang telah dibelanjakan untuk tujuan tersebut. Dalam hal ini, kerajaan negeri bersedia untuk meneliti dan akan terus komited untuk meneruskan pelaksanaan program-program tersebut seandainya ianya memberikan manfaat kepada rakyat dan supaya tidak berlaku pembaziran kepada wang yang telah dibelanjakan. Dalam masa yang sama, kerajaan negeri akan terus merangka dan melaksanakan agenda perubahan yang dinamik seiring dengan pembangunan negeri. Kestabilan politik yang dibawa oleh Perikatan Nasional akan turut diterjemahkan melalui kestabilan ekonomi negeri Perlis, di mana aspek peningkatan hasil akan turut diberikan tumpuan di samping mengamalkan pembelanjaan yang lebih berhemah tanpa mengenepikan aspek pembangunan negeri dan masyarakat. Sungguh pun begitu, persekitaran ekonomi yang ganas dijangka akan terus membadai ekonomi di seluruh dunia, di mana sebagai negara yang mengamalkan ekonomi terbuka, Malaysia akan turut menerima kesan langsung dari situasi ini. Negeri Perlis sebagai sebuah negeri yang sedang membangun dan memerlukan tumpuan dari pelbagai pihak perlu bersedia dalam mengharungi rintangan ini bagi memastikan ekonomi negeri ini akan mampu untuk bersaing dengan kompetitif dan berdaya maju seiring dengan pembangunan negara. Kerajaan negeri Perlis akan sentiasa meningkatkan usaha dan tidak pernah berputus asa
untuk memastikan perjalanan pembangunan negeri ini tidak diganggu dan tiada rakyat tercicir dalam perancangan dan pelaksanaannya. Kita yakin bahawa setiap usaha yang suci dan ikhlas ini akan mendapat rahmat dan keberkatan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang dijanjikan dalam surah Al-Talaq ayat 2 hingga 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Artinya, barang siapa bertakwa kepada Allah, nescaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, nescaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Berdasarkan keazaman dan keyakinan ini, kerajaan negeri telah merangka bajet tahun 2023 dengan tema Merangka Perubahan, Menjana Kestabilan, Mendepani Cabaran. Yang berhormat Tuan Speaker, bagi merealisasikan pelaksanaan bajet tahun 2023 ini, kerajaan negeri akan memberi penekanan kepada 3 teras berikut. Teras yang pertama, peningkatan ekonomi melalui pelaburan. Teras yang kedua, peningkatan kualiti hidup rakyat. Dan teras yang ketiga, pembangunan negeri yang mapan. Untuk itu, kerajaan negeri akan memperuntukkan sejumlah 293.36 juta ringgit bagi tujuan bajet tahun 2023 ini. Dari jumlah ini, sebanyak 180.41 juta ringgit atau 61.5% disediakan di bawah perbelanjaan mengurus dan 112.95 juta ringgit atau 38.5% pula di bawah perbelanjaan pembangunan. Bagi tahun 2023, secara keseluruhannya, perbelanjaan mengurus meningkat 2.17% berbanding tahun 2022, di mana sebanyak 61.05 juta ringgit disediakan untuk bayaran emolumen kepada kaki tangan awam. 74 juta ringgit disediakan bagi menampung perbelanjaan perkhidmatan dan bekalan. 38.39 juta ringgit disediakan di bawah pemberian dan kenaan bayaran tetap dan sebanyak 6.97 juta ringgit pula disediakan untuk tujuan aset serta lain-lain perbelanjaan. Bagi peruntukan pembangunan, sejumlah 112.95 juta ringgit disediakan bagi tahun 2023. Dari jumlah tersebut, sebanyak 73.89 juta ringgit disediakan untuk projek mitigasi jangka sederhana, sistem bekalan air negeri Perlis dan pembinaan Istana Raja Muda Perlis. Pembiayaan kedua-dua projek pembangunan ini adalah melalui pinjaman kerajaan negeri daripada kerajaan persekutuan. Di samping itu, sebanyak 34.71 juta ringgit pula disediakan di bawah pemberian berdasarkan tahap pembangunan ekonomi, infrastruktur dan kesejahteraan hidup, tahap serta Ecological Fiscal Transfer of Biodiversity, EFT. Peruntukan pembangunan bagi tahun 2023 ini akan diagihkan kepada 6 agensi pelaksana utama bagi tujuan memenuhi keperluan pembangunan semua sektor, iaitu Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri sebanyak 86.37 juta ringgit, Jabatan Kerja Raya sebanyak 14.7 juta ringgit, Jabatan Pertanian sebanyak 3.09 juta ringgit, Jabatan Perkhidmatan Veterina sebanyak 0.88 juta ringgit. Yang kelima, Jabatan Pengairan dan Saliran sebanyak 5.63 juta ringgit dan yang keenam, Jabatan Perhutanan sebanyak 2.28 juta ringgit. Bagi anggaran hasil pula, kerajaan negeri menganggarkan kutipan hasil bagi tahun 2023 berjumlah 112.23 juta ringgit yang terdiri daripada komponen berikut.
Yang pertama, hasil cukai sebanyak 21.87 juta ringgit, hasil bukan cukai sebanyak 23.46 juta ringgit, dan yang ketiga, terimaan bukan hasil sebanyak 66.9 juta ringgit. Berdasarkan anggaran di atas, kutipan hasil negeri dijangka meningkat sebanyak 2.99 juta ringgit atau 2.74% berbanding tahun 2022. Dengan anggaran hasil ini, kerajaan negeri diunjurkan mengalami defisit sebanyak 68.18 juta ringgit pada tahun 2023, iaitu peningkatan sebanyak 0.84 juta ringgit atau 1.25% berbanding 67.34 juta ringgit pada tahun 2022. Kerajaan negeri sentiasa berusaha untuk menambah hasil pendapatan negeri, khususnya berkaitan hasil cukai yang merupakan hasil utama kepada kerajaan negeri. Menyedari akan keterbatasan tanah di negeri ini, langkah kerajaan adalah untuk memaksimumkan kutipan daripada pembayar-pembayar cukai yang sedia ada serta mengurangkan tunggakan cukai. Untuk itu, kerajaan akan meneruskan usaha peningkatan hasil cukai dengan pelbagai program, antaranya: 1. Program menggalakkan bayaran awal cukai tanah melalui pemberian ribat cukai sebanyak 8% bagi tanah kategori pertanian, 5% bagi tanah kategori kediaman, bangunan dan 3% bagi kategori industri sehingga 31 Mac 2023. Yang kedua, program peka cukai tanah bagi meningkatkan kesedaran orang ramai berkenaan kewajipan membayar cukai tanah melalui aktiviti program turun padang. Dan yang ketiga, pembayaran cukai tanah sewaan secara atas talian dengan menggalakkan orang ramai untuk menjelaskan cukai tanah dan bayaran sewaan secara cashless, kredit atau debit card dan secara atas talian sejajar dengan misi Press Go Digital. Kerajaan juga turut berusaha meningkatkan hasil negeri melalui sumber-sumber baharu, antaranya termasuklah penguatkuasaan enakmen fee Taman Awam Negeri yang telah diluluskan di dalam sidang DUN yang lepas. Melalui penguatkuasaan ini, kerajaan negeri akan mendapat peningkatan hasil melalui kutipan fee dan bayaran bagi produk-produk yang disediakan dan beberapa agensi kerajaan seperti Jabatan Pengairan dan Saliran JPS, Jabatan Pertanian dan juga Jabatan Perkhidmatan Veterina. Yang berhormat Tuan Speaker, menjunjung tinggi titah Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, kerajaan negeri komited untuk meneruskan pelaksanaan projek berimpak tinggi yang akan mengubah lanskap ekonomi dan menjadi pemangkin dan pengubah permainan game changer dengan izin kepada pembangunan sosioekonomi negeri Perlis. Usaha untuk meningkatkan pelaburan melibatkan projek berimpak tinggi ini akan terus dipergiatkan bagi memastikan negeri Perlis mampu berdaya tahan dalam ketidaktentuan ekonomi dan menjadi lebih kompetitif bagi menarik masuk pelaburan yang berpotensi serta mampu menjana ekonomi negeri dan rakyat. Projek-projek yang akan memperkukuhkan pelaksanaannya adalah melibatkan projek mega, iaitu Pelabuhan Darat Perlis, Perlis Inland Port, jeti bersepadu, Sanglang Integrated Jetty dan Terminal Pengangkutan Bersepadu Negeri Perlis, Kanga Sentral. Alhamdulillah, pelaksanaan pembinaan projek-projek sokongan asas kepada projek PIP berjalan lancar. Pembinaan projek Bonded Road kini sedang berjalan. Sementara itu, kontrak bagi projek support line dan flyover telah dikeluarkan kepada kontraktor yang berjaya. InsyaAllah, pelaksanaan pembinaan projek PIP itu sendiri akan bermula pada tahun 2023 nanti. Sementara itu, projek Kanga Sentral pula dijangka siap pada tahun 2023. Alhamdulillah, pembangunan prasarana bagi kawasan perindustrian Lembah Cuping CVIA Fasa 1 yang melibatkan pembangunan tanah seluas
440 ekar dengan kos pembangunan sebanyak 200.9 juta ringgit telah hampir siap sepenuhnya dan bersedia untuk menerima pelabur. Sehingga kini, kerajaan negeri telah menerima pelaburan awal daripada syarikat MRCB, dari mana perjanjian pembangunan kilang pengeluaran telah pun ditandatangani dan proses pembinaan kilang dijangka akan bermula pada tahun 2023. Seterusnya, kerajaan negeri akan terus memperkasakan pelaksanaan pembangunan infrastruktur kawasan perindustrian Lembah Cuping CVIA fasa 2 yang melibatkan pembangunan tanah seluas 2,042 ekar sejumlah 76.4 juta ringgit telah dimohon di bawah rolling plan ketiga rancangan Malaysia ke-12 RP3 RM ke-12 untuk tujuan pembangunan infrastruktur tersebut berkenaan daripada Kerajaan Persekutuan dan Majlis masih menunggu kelulusan. Kerajaan negeri juga akan terus menjalin kerjasama erat bersama pihak berkuasa pelaksanaan Koridor Utara NCIA untuk memastikan perancangan dan pembangunan CVIA ini terus berjalan lancar dan mencapai matlamat penubuhannya. Justru sebagai penggerak awal kawasan tersebut, penubuhan dan pengoperasian Delivery Management Office DMO telah dipersetujui oleh kerajaan negeri bagi memastikan pengurusan dan pelaburan di kawasan CVIA tersebut berjalan lancar. Sebuah projek pembangunan universiti berkeluasan 60 ekar di CVIA dengan peruntukan sebanyak 184.3 juta ringgit akan turut dilaksanakan dan dijangka dapat memberi manfaat limpahan ekonomi tertier kepada penduduk sekitar. Penubuhan UniKL ASTI sebagai hub logistik bagi memajukan industri pengangkutan berasaskan teknologi dan inovasi berteraskan ekonomi digital dan revolusi industri 4 IR4 dijangka bakal membantu dalam membangun bakat graduan melalui transformasi program pendidikan dan latihan teknikal dan vocational TVET selaras dengan pemangkin dasar 1. Pemacu perubahan iaitu menambah baik ekosistem TVET bagi membangunkan bakat tersedia masa hadapan. Alhamdulillah, baru-baru ini kerajaan negeri telah menerima sejumlah 12.56 juta ringgit dari pihak Majlis Amanah Rakyat MARA sebagai bayaran perolehan tanah untuk juan tersebut. InsyaAllah pelaksanaan projek ini akan bermula sebaik sahaja proses pemindahan tanah kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan selesai dalam masa terdekat. Menyedari akan kepentingan untuk memastikan sekuriti makanan di masa hadapan, kerajaan negeri telah pun memulakan strategi dan pelaksanaan bagi menggerakkan pengeluaran makanan secara komersial. Usaha kerajaan negeri ini sejajar dengan Pelan Tindakan Dasar Sekuriti Makanan 2021-2025 dan polisi pertanian komersial oleh kerajaan negeri sendiri yang menggalakkan sektor swasta membangunkan kawasan pertanian secara komersial berskala sederhana dan besar. Bagi tujuan ini, antara projek berskala besar yang telah dan sedang dilaksanakan termasuk projek Superfruits Valley seluas 50 hektar di hutan simpan rimba mas-mas oleh FIG Direct Sendirian Berhad dengan tanaman lemon, buah tin, gek, markisa dan mulberry. Yang kedua, projek biji benih seluas 50 hektar di hutan simpan rimba mas-mas oleh Green World Genetic Sendirian Berhad dengan tanaman jagung bijian. Yang ketiga, projek tanaman nanas MD2 seluas 87 hektar di Wan Kelian oleh GG Eco Farm Sendirian Berhad. Yang keempat, projek tanaman pisang Cavendish seluas 160 hektar di hutan simpan kekal Lubuk Sirih oleh PCE Retail Sendirian Berhad. Yang kelima, projek penanaman ubi kayu cassava seluas 160 hektar di hutan simpan kekal Lubuk Sirih oleh Bio Rainforest Sendirian Berhad. Yang keenam, projek ternakan lembu feedlot seluas 27.97 hektar di hutan simpan rimba mas-mas oleh Koperasi Ukhuwah.
Yang ketujuh, projek industri makanan ternakan seluas 7 hektar di Bilal Uduh oleh syarikat Eastern Agro and Farming Sendirian Berhad. Yang ke-8, projek ternakan lembu daging, bebiri dan ayam kampung seluas 4.05 hektar di Bukit Temiang oleh Saudagar Bijak Ternak Sendirian Berhad. Yang ke-9, projek ternakan lembu daging seluas 3.15 hektar oleh Koperasi Penternak Negeri Perlis. Dan yang ke-10, projek jagung bijian seluas 81 ekar dicuping oleh syarikat Mutiara Perlis Sendirian Berhad. Sebagai makluman Dewan Yang Mulia ini, sehingga tahun 2022, jumlah keluasan tanaman jagung bijian adalah 239.5 hektar dan kita menyasarkan untuk mencapai keluasan 500 hektar menjelang tahun 2025 bagi tanaman ini di seluruh negeri Perlis. Bagi memperkukuhkan lagi rantaian pengeluaran makanan di negeri ini, kerajaan negeri dengan kerjasama pihak NCIA juga sedang membangunkan zon ekonomi pertanian Bio Wilayah Ekonomi Koridor Utara NAEZ yang diterajui oleh pihak swasta. NAEZ secara keseluruhannya akan menyasarkan pelaburan lebih daripada 4.5 bilion dan lebih 2,000 peluang pekerjaan serta mampu untuk meningkatkan produktiviti dan daya saing rantaian nilai industri pertanian melibatkan sektor hiliran dan huluan pertanian, penyelidikan, pembangunan dan pengkomersialan R&D&C, modal insan dan aspek pembiayaan projek. Bagi tujuan tersebut, kawasan Cuping Negeri Perlis dikenal pasti sebagai kawasan utama yang dizonkan bagi pembangunan NAEZ Negeri Perlis yang juga merupakan sebahagian jaringan pertanian utama NAEZ Cuping, Bukit Kayu Hitam. Felda Global Venture FGV merupakan salah satu rakan strategik utama berskala besar di dalam membangunkan NAEZ Cuping melalui Cuping Agro Valley CAV seluas 4,498.99 hektar merangkumi dua projek utama, iaitu satu, ladang tenusu bersepadu bagi ternakan lembu tenusu seluas 3,258.92 hektar yang merupakan projek usaha sama di antara FGB, Baladna dan Tash Group Holding Sendirian Berhad. Dan yang kedua, ladang tanaman bernilai tinggi bersepadu bagi tanaman nanas MD2, pisang Cavendish, Jerusalem Artikop, vanila dan mangga harum manis seluas 1,240.07 hektar. Kerajaan negeri Akor akan peranan sektor swasta sebagai peneraju dan pemangkin kepada pembangunan. Untuk itu, kerajaan negeri akan sentiasa menggalakkan dan berusaha untuk terus menarik pelabur swasta untuk terlibat di dalam pembangunan negeri ini. Alhamdulillah, setakat ini sudah terdapat beberapa projek hasil inisiatif swasta yang sedang dalam pembinaan. Di antaranya termasuk pavilion Padang Besar, pembangunan motel, pusat makanan laut dan rekreasi Pantai Bukit Putih, projek Perlis Base Camp, Gua Kelam dan projek Nuansa Lentera Glamping and Retreat. Kerajaan negeri menjemput dan mengalu-ngalukan pihak swasta yang tulen dan berminat untuk meneraka peluang-peluang pelaburan di negeri Perlis. Yang berhormat Tuan Speaker, program kebajikan masyarakat selaras dengan rancangan Malaysia ke-12 dalam memacu perubahan bagi menangani kemiskinan dan membangunkan masyarakat secara inklusif, kerajaan negeri amat prihatin dan memberi perhatian serius dalam menangani isu miskin dan miskin tegar di peringkat negeri. Sehingga bulan Oktober 2022, negeri Perlis mencatatkan sejumlah 7,714 ketua isi rumah yang berstatus miskin dan 3,920 ketua isi rumah yang berstatus miskin tegar.
bagi memastikan program intervensi pembasmian kemiskinan diselaraskan secara menyeluruh dan inklusif. Satu unit pembasmian kemiskinan telah diwujudkan di bahagian perancang ekonomi Perlis yang akan menyelaras, memudah cara, melaksana dan memantau pelaksanaan semua program pembasmian kemiskinan negeri. Kerajaan negeri juga akan menyediakan peruntukan berjumlah 6.6 juta ringgit melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk meneruskan pelaksanaan pelbagai program kebajikan dalam tahun 2023, termasuk program bantuan am yang merangkumi bantuan keuangan kepada keluarga individu tidak berkemampuan, ibu tunggal dan mereka yang menepati syarat kelayakan. Bantuan ini telah mendapat kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis, MAIP, sejak tahun 2018 dengan tambahan bantuan berjumlah RM200 bagi setiap penerima. Pada tahun 2023, kadar ini dinaikkan lagi sebanyak RM200 menjadikan jumlah bantuan tambahan daripada MAIP sebanyak RM400 bagi setiap penerima yang akan diagihkan kepada lebih 8,000 orang penerima bantuan am setiap tahun. Selain itu, sebanyak RM1.06 juta diperuntukkan untuk pelbagai bantuan seperti bantuan bencana, basikal, tambang perjalanan dan cermin mata. Jumlah berkenaan juga adalah termasuk peruntukan sebanyak RM270,000 untuk pertubuhan bukan kerajaan berkaitan kebajikan. Di samping itu, kerajaan negeri juga turut meneruskan pemberian geran pelancaran 2 years exit policy yang memberi fokus kepada usaha pendaya upayaan penerima bantuan melalui pelaksanaan produktif welfare untuk hidup berdikari. Untuk itu, sebanyak RM60,000 disediakan bagi program berkenaan. Kerajaan negeri sentiasa prihatin dan peka terhadap pembangunan usahawan, industri kecil dan sederhana di negeri Perlis. Pelbagai usaha dalam membantu para usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana dari pelbagai aspek demi memastikan pembangunan usahawan seiring dengan kemajuan teknologi pada masa kini. Kerajaan negeri mendapati program-program sedia ada amat membantu dalam pembangunan para usahawan dan ianya wajar diteruskan dalam tahun 2023. Sejumlah RM720,000 disediakan dalam bajet 2023 bagi tujuan pembangunan usahawan, merangkumi program keusahawanan seperti program Tahun Keusahawanan, Himpunan Usahawan Perlis, Hari Peladang Penternak dan Nelayan, program Satu Daerah Satu Industri, SDSI, dan pelaksanaan kursus serta bengkel pembangunan usahawan. RM100,000 juga turut diperuntukkan untuk pemberian Grant Mode Manufacturing Practice GMP sebagai satu galakan kepada usahawan untuk mencapai piawaian pengeluaran produk yang lebih tinggi dan bermutu. Yang berhormat Tuan Speaker, dunia dan Malaysia tidak terkecuali daripada potensi krisis makanan sekiranya ia tidak ditangani dengan baik. Pengurangan bekalan makanan, khususnya di Malaysia, berpunca daripada beberapa sebab. Antaranya peningkatan kos input pertanian yang terlalu tinggi, perubahan cuaca dan juga kekurangan tenaga kerja di dalam sektor pertanian. Di samping itu, kajian mendapati lebih 30% daripada pendapatan dibelanjakan untuk makanan di Malaysia. Jadi, pemerkasaan sektor pertanian bukan sahaja dapat menjamin keselamatan makanan masa hadapan, tetapi ianya juga dilihat mampu mengurang bebanan kos sara hidup rakyat yang kian meningkat kebelakangan ini. Untuk itu, kemampanan sektor pertanian perlu diberikan perhatian yang serius. Bagi negeri Perlis, kerajaan negeri turut memberikan perhatian yang serius terhadap pembangunan sektor pertanian kerana 59.68% daripada keluasan negeri Perlis atau 48,893 hektar tanah di Perlis adalah kawasan pertanian.
Dari jumlah tersebut, seluas 28,052 hektar atau lebih kurang 57% adalah kawasan tanaman padi, di mana seluas 17,886 hektar berada di dalam skim jelapang padi Mada dan 10,166 hektar lagi terletak di dalam kawasan luar Mada. Untuk itu, kerajaan negeri melalui Jabatan Pertanian juga akan menyediakan sejumlah 2,97 juta ringgit bagi meneruskan dan menambah baik program pembangunan industri pertanian sedia ada, meliputi pembangunan industri padi, industri sayuran dan tanaman ladang, industri buah-buahan, industri kelapa secara mapan, serta tanaman industri dan herba. Termasuk di dalam peruntukan ini adalah penerusan program pembangunan Brigade Belia Tani yang akan melatih para belia melalui kursus secara intensif dan hands-on amalan pertanian baik dalam pengurusan tanaman. Perusahaan ini diharapkan dapat menyuburkan minat dan memberikan ilmu dan kemahiran kepada para belia dan untuk menceburi bidang pertanian, sama ada sebagai usahawan tani maupun tenaga kerja dalam sektor pertanian yang dilihat menghadapi masalah kekurangan pekerja pada masa ini. Selain itu, kerajaan negeri melalui Jabatan Perkhidmatan Veterina juga akan menyediakan sejumlah RM708,000 bagi program pembangunan industri penternakan yang merangkumi industri ruminan, bukan ruminan dan aneka haiwan. Antara program-program yang akan dilaksanakan termasuk program Pawah Rusa, program Agropreneur, Muda Ruminan dan Unggas, sumber genetik dan teknologi makanan ruminan dan juga bantuan industri asas tani IAT dalam bentuk penyediaan kursus produk, naik taraf fasiliti dan juga promosi produk. Pelbagai usaha telah dilakukan untuk melonjakkan kembali industri pelancongan di negeri Perlis, terutamanya yang berasaskan tarikan dan keindahan semula jadi. Pertumbuhan industri pelancongan menyumbang kepada pembangunan ekonomi melalui rantaian rapat dengan beberapa industri lain seperti pengangkutan, penginapan, makanan dan minuman, hiburan serta membeli belah. Sehingga bulan Ogos 2022, jumlah pelancong ke negeri Perlis telah meningkat dengan ketara kepada 1,324,990 orang berbanding 407,000 pada tahun sebelumnya. Untuk itu, bagi memperkasakan lagi sektor pelancongan negeri Perlis, sebanyak 3,05 juta ringgit disediakan untuk pelbagai program dan aktiviti berkaitan pelancongan seperti Pesta Angin Timur dan Pesta Air Kuala Perlis. Peruntukan ini juga turut merangkumi program promosi pelancongan serta kerja-kerja penambahbaikan dan penyelenggaraan produk pelancongan sebagai persediaan awal kerajaan negeri bagi pelaksanaan program Tahun Melawat Perlis 2024. Kerajaan negeri sentiasa peka terhadap keperluan untuk menyediakan kediaman yang mencukupi dan mampu milik kepada rakyat. Justru di bawah dasar perancangan utama kelima DPU 5, iaitu pembangunan perumahan berkualiti, mencukupi dan mampu milik. Rancangan Struktur Negeri Perlis RSN 2030, Negeri Perlis perlu mempunyai bilangan rumah terancang sebanyak 53,063 unit rumah pada tahun 2030. Berdasarkan kepada jadual stok harta kediaman, Pusat Maklumat Harta Tanah Negara NAPIC, sehingga suku tahun ketiga 2022, sebanyak 27,088 unit rumah telah siap dibina di negeri Perlis dan 1,654 unit masih di dalam pembinaan. Mengambil kira perkembangan terkini ini, pencapaian RSN 2030, sektor perumahan dilihat telah mencapai 54,17% daripada sasaran dan berada di landasannya. Kerajaan negeri sentiasa mengalu-alukan sokongan kerajaan persekutuan bagi projek-projek perumahan seperti projek di bawah Program Perumahan Rakyat, PPR, Prima
dan projek penempatan semula nelayan, PSN dan lain-lain lagi. Dalam perkara ini, pelaksanaan projek program Rumah Malaysia yang merupakan penjenamaan semula program perumahan rakyat akan diteruskan lagi di negeri Perlis dengan pelaksanaan projek program Rumah Malaysia Padang Besar. Melibatkan 75 unit berkeluasan 900 kaki persegi dengan peruntukan berjumlah 23.4 juta ringgit. Adalah menjadi keutamaan bagi kerajaan negeri untuk sentiasa memberi tumpuan terhadap kemudahan serta kesejahteraan kepada rakyat. Dalam hal ini, kerajaan negeri turut memperuntukkan sejumlah bajet bagi menaik taraf projek-projek perumahan rakyat di negeri Perlis bagi memberikan keselesaan kepada penduduk setempat. Kerajaan negeri akan memperuntukkan RM250,000 bagi menaik taraf tangki air utama di PPR Bintong untuk mengatasi masalah tekanan air yang sering berlaku di kawasan terbabit. Selain itu, PPR Bintong juga akan turut berwajah baharu di mana sebanyak RM500,000 akan diperuntukkan bagi kerja-kerja mengecat blok 14, 15, 16 dan 17 di PPR Bintong. Selain daripada itu, kerajaan negeri juga tidak melupakan kepada kawasan perumahan sedia ada, khususnya perumahan awam yang terdiri daripada 3,326 unit rumah rancangan perumahan awam, RPA, 1,356 rumah perumahan awam, kos rendah, PAKR, dan 1,428 unit rumah program perumahan rakyat PPR bagi memastikan kelestarian dan daya huni kawasan perumahan awam tersebut. Beberapa projek menaik taraf dan menyenggara telah dikenal pasti untuk dilaksanakan pada tahun 2023 melibatkan peruntukan sebanyak 3.36 juta ringgit. Selain itu, kerajaan negeri juga menyediakan peruntukan berjumlah 1 juta ringgit bagi pembaikan rumah dan pembinaan rumah baharu yang dijangka memberi manfaat kepada 22 rumah rakyat Perlis. Mengambil kira situasi banjir kilat yang sering berlaku di beberapa kawasan perumahan, projek menaik taraf dan menyelenggara infrastruktur parit dan longkang di kawasan-kawasan perumahan juga akan dilaksanakan pada tahun 2023 dengan peruntukan sebanyak 1.15 juta ringgit. Kawasan-kawasan perumahan yang bakal menerima manfaat itu adalah 1. RPA Kaki Bukit, Taman Bunga Inai, Taman Bunga Cengkeh dan Taman Bunga Dedak. Yang kedua, RPA Mata Air 1, Taman Bunga Mawar. Yang ketiga, RPA Padang Besar Utara, Taman Bunga Cina dan Taman Bunga Cempaka. Yang keempat, RPA Tambun Tulang, Taman Bunga Cempaka Putih. Yang kelima, RPA Arau, Taman Bunga Kekwa dan Taman Bunga Semarak. Dan yang keenam, RPA Kangar 1, Taman Bunga Padi. Alhamdulillah, kerajaan negeri amat berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan yang telah memberi peruntukan bagi kerja-kerja pergantian 6 unit lift di PPR Sena. Sebagai tambahan, kerajaan negeri juga telah mengemukakan permohonan untuk mendapatkan peruntukan sebanyak 3.87 juta ringgit daripada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT di bawah program penyelenggaraan perumahan tahun 2023 bagi tujuan menyelenggara serta membaik pulih kerosakan bangunan di 2 buah PPR dan rumah pangsa Kuala Perlis yang bakal memberi manfaat kepada 1,158 ketua isi rumah yang menyewa di PPR dan juga kepada 140 ketua isi rumah yang menyewa di rumah pangsa Kuala Perlis. Yang berhormat Tuan Speaker, menyedari kepentingan aktiviti sukan kepada masyarakat, program sukan bagi tahun 2023 akan memberi tumpuan untuk membudayakan sukan di negeri Perlis serta memantapkan program pembangunan sukan secara berfokus melalui program-program pencarian bakat baharu
dalam kalangan anak muda negeri serta penganjuran acara sukan yang berimpak tinggi. Untuk tujuan itu, sebanyak 4.05 juta ringgit diperuntukkan untuk tujuan pelbagai program pembangunan sukan. Jumlah berkenaan turut melibatkan program pengukuhan pembangunan sukan melalui penstrukturan program yang lain daripada program pembangunan jangka panjang atlet terpilih untuk 8 jenis sukan kepada pembentukan atlet elit prospek pingat akan dilaksanakan dengan peruntukan sebanyak RM545,000. Atlet yang terpilih akan ditempatkan di asrama untuk menjalani latihan intensif dan diberikan bantuan yang lebih menyeluruh. Selain itu, pelbagai program pembudayaan sukan akan dilaksanakan seperti program sukan jelajah komuniti untuk memperkenalkan sukan-sukan yang kurang popular dalam kalangan rakyat Perlis dan kempen Perlis bersukan. Pembudayaan sukan turut akan melibatkan pembahagian penggunaan fasiliti antara program atlet berprestasi tinggi dan pengguna awam. Beberapa laluan sekitar Kompleks Sukan Tuanku Sek Putra KSTSP akan ditutup untuk kenderaan bagi memberikan laluan kepada orang awam beriadah, iaitu aktiviti berjoging dan berbasikal di sekitar kawasan stadium. KSTSP juga akan dibuka kepada orang awam untuk beriadah pada sebelah malam. Projek naik taraf dan bina baharu juga akan dilaksanakan bagi memberi peluang kepada atlet dan pengguna awam menggunakan fasiliti sukan dengan lebih kondusif dan selamat. Sejumlah RM656,000 diperuntukkan pada tahun 2023 bagi menaik taraf dan menyelenggara infrastruktur sukan dan kemudahan sukan di seluruh negeri Perlis. Antara kerja-kerja yang dilaksanakan termasuklah menaik taraf bilik rehabilitasi, fisioterapi, pagar keselamatan di kawasan memanah, membina palang penghalang di laluan masuk kriterium, menaik taraf gelanggang squash, menaik taraf sistem pencahayaan di trek olahraga dan gelanggang bowling padang. Liga Sukan untuk Rakyat akan diteruskan pada tahun 2023. Seperti mana yang telah dijayakan pada tahun ini melalui Liga Bola Sepak Perlis 2022 dan Pesta E-Sukan Perlis 2022. Antara sukan lain yang akan dianjurkan Liga Sukan Rakyat adalah sukan sepak takraw. Kerajaan negeri juga ingin mengucapkan tahniah kepada kontingen negeri Perlis yang telah membawa pulang pingat pada Kejohanan Sukan Malaysia ke-20 dan Kejohanan Para Sukan Malaysia ke-20 tahun 2022. Sebanyak 6 emas, 7 perak dan 10 gangsa telah dibawa pulang di Kejohanan Sukma ke-20, manakala 8 emas, 5 perak dan 2 gangsa telah dibawa pulang oleh kontingen Para Sukma ke-20. Di antara kejayaan berkenaan, kerajaan negeri akan mempertimbangkan pemberian insentif kemenangan kepada semua atlet yang berkenaan dengan insentif keseluruhan berjumlah melebihi RM150,000. Semoga pemberian insentif ini akan menjadi perangsang kepada semua atlet untuk menunjukkan prestasi yang lebih cemerlang pada masa hadapan. Yang berhormat Tuan Speaker, bagi meneruskan agenda Perlis bersih sehat, kerajaan negeri akan meneruskan fasa pemantapan kesedaran dan penguatkuasaan sehingga tahun 2025. Ini bertujuan untuk meningkatkan kesedaran dan tindakan menyeluruh daripada segenap lapisan masyarakat dan semua pihak yang terlibat ke arah peningkatan kesedaran terhadap kebersihan dan kesihatan negeri Perlis. Memandangkan pengurusan sisa pepejah dan pembersihan awam adalah di bawah bidang kuasa Kerajaan Persekutuan melalui penguatkuasaan Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007, Akta 672. Kerajaan negeri akan terus bekerjasama dengan Kerajaan Persekutuan melalui Majlis Perbadaran Kangat MPK seperti mana obligasi yang telah dimeterai bersama melalui penjanjian tiga pihak
untuk menyerahkan kawasan yang diberikan perkhidmatan pembersihan termasuk di kampung-kampung yang juga merupakan kawasan pentadbiran MPK tertakluk kepada kedudukan keuangan di peringkat MPK dan kerajaan negeri. Sebagai permulaan, bermula tahun 2023, sejumlah 1,933 buah rumah melibatkan 15 buah kampung akan diserahkan bagi tujuan penyediaan perkhidmatan kutipan sampah secara pintu ke pintu yang melibatkan implikasi keuangan kerajaan negeri berjumlah RM65,000 setahun. Melalui pemerhatian kerajaan negeri, usaha pembersihan kawasan tertentu melalui kaedah gotong royong masih relevan dan sesuai untuk dilaksanakan sebagai langkah untuk menerapkan kesedaran akan tanggungjawab untuk menjaga kebersihan oleh setiap individu di semua peringkat masyarakat. Misalnya program peningkatan aspek kebersihan di Kampung Seberang Ramai, Kuala Perlis dan beberapa kawasan hotspot tertentu di sekitar Pekan Kuala Perlis melalui operasi bersepadu pembersihan Kuala Perlis, gotong royong Mega 2, Basmi Edis dan aktiviti gotong royong yang berterusan dengan pelibatan pelbagai jabatan dan agensi serta komuniti di pesisir pantai Kuala Perlis. Program ini sedikit sebanyak telah memberikan kesedaran kepada penduduk setempat betapa pentingnya aspek kebersihan sehingga mampu mengangkat kawasan tersebut menjadi suatu produk tarikan pelancong. Untuk itu, program-program sebegini harus diteruskan dan dikembangkan ke tempat-tempat lain di seluruh negeri Perlis, khususnya di kawasan-kawasan yang menjadi tumpuan pelancong. Dalam hal ini, kerajaan negeri akan meneruskan program-program seperti World Clean Up Day, WCD, aktiviti plogging, kutip sampah sambil beriadah, kudah, dan program-program seumpamanya ke arah menjayakan agenda Perlis bersih sihat. Ke arah menjayakan ekonomi kitaran dalam aspek kitar semula pula, kerajaan negeri telah mengorak langkah melalui kerjasama dengan kerajaan persekutuan bagi memulakan projek rintis penentuan kadar kitar semula peringkat negeri, di mana negeri Perlis akan dijadikan sebagai projek rintis bagi menentukan kadar kitar semula yang akan diseragamkan di seluruh negeri dan pihak berkuasa tempatan. Untuk itu, satu lagi pusat serahan berangan kitar semula, Drive-Thru Recycle Center, DTRC, akan dibuka di kawasan Padang Besar sebagai pelengkap yang sedia ada di Pasar Sena, Kangar dan Pasar Arau. Program-program ini secara langsung menyokong pembentukan Majlis Kitaran Ekonomi Negara di peringkat kerajaan persekutuan. Yang berhormat Tuan Speaker, infrastruktur telekomunikasi yang cekap merupakan salah satu komponen penting sebagai pemangkin kepada pembangunan negeri. Ianya bukan sahaja memudahkan aspek perniagaan, pendidikan, pengkhidmatan kerajaan, komuniti dan masyarakat, malah menjadi salah satu faktor penarikan penting pelabur untuk datang melabur di negeri ini. Menyedari akan kepentingan perkara ini, kerajaan negeri dengan kerjasama pihak Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM melalui program Jendela akan menyediakan liputan perkhidmatan jalur lebar yang menyeluruh dan berkualiti tinggi serta mempersiapkan negeri untuk peralihan kepada teknologi 5G bersama Digital Nasional Berhad DNB. Proses pelaksanaan fasa 2, penyediaan perkhidmatan 5G di Perlis yang melibatkan 59 lokasi dijangka akan bermula pada tahun 2023 dengan menyasarkan 85% kawasan di negeri Perlis diliputi dengan rangkaian 5G pada penghujung tahun 2023. Pelaksanaan perkhidmatan rangkaian 5G ini diharap akan dapat membawa perubahan dan peningkatan kepada sosioekonomi dan gaya hidup masyarakat di negeri Perlis kelak. Dalam usaha untuk meningkatkan lagi kecekapan pengagihan bantuan kepada rakyat pula, kerajaan negeri telah membangunkan satu sistem pengkalan data rakyat yang dijenamakan sebagai e-Rakyat Perlis.
Pembangunan sistem ini insya-Allah akan dapat mengurangkan risiko pertindihan bantuan dalam kalangan penerima bantuan sedia ada. Dengan ini, bantuan daripada kerajaan dapat disalurkan kepada lebih ramai rakyat yang memerlukan. Bagi memperkukuhkan sistem penyampaian perkhidmatan dalam memudahkan rakyat berurusan dengan pejabat-pejabat kerajaan, kerajaan negeri telah memperkenalkan perkhidmatan portal e-bayar sebagai kemudahan untuk membuat pembayaran terhadap pelbagai perkhidmatan di jabatan-jabatan kerajaan negeri Perlis melalui perbankan atas talian FPX dan penggunaan kad kredit atau kad debit. Pada masa ini, sebanyak 15 jabatan agensi kerajaan yang menggunakan kemudahan yang melibatkan 47 jenis pembayaran. Rakyat tidak lagi perlu ke jabatan agensi ini atau membawa tunai bagi membuat pembayaran kepada agensi-agensi kerajaan berkenaan. Di mana-mana sahaja kita lihat manusia tidak dapat berpisah dengan telefon masing-masing. Hatta di atas katil pun telefon masih diisi. Untuk itu, bagi mempertingkatkan lagi kemudahan urusan pembayaran, kerajaan negeri akan membangunkan aplikasi e-bayar secara mobile. Ini merupakan salah satu inisiatif kerajaan negeri dalam memperbagaikan serta memastikan pembayaran bagi semua perkhidmatan kerajaan dapat dilakukan secara tunai dan memacu ke arah Perlis Go Digital dan Perlis Cashless Society. Dengan adanya aplikasi ini kelak, tiada lagi batasan masa dan tempat untuk urusan pembayaran dengan kerajaan. Urusan boleh dibuat di mana sahaja tanpa mengira masa, hanya di hujung jari. Sebagai usaha melancarkan proses transformasi digital dalam perkhidmatan kerajaan melalui Pelan Digital Perlis, kerajaan negeri akan memberi fokus untuk menaik taraf peralatan dan kemudahan teknologi maklumat dan komunikasi ICT di jabatan dan agensi kerajaan negeri. Untuk itu, sebanyak RM796,000 diperuntukkan bagi menyediakan kemudahan peralatan ICT terkini agar selari dengan hasrat kerajaan untuk mentransformasikan perkhidmatan kerajaan ke arah pendigitalan. Yang berhormat Tuan Speaker, dalam usaha meningkatkan syariat Islam dan mengimarahkan masjid, sebanyak RM3.28 juta telah diperuntukkan menaik taraf dan menyelenggara prasarana dan infrastruktur masjid. Peruntukan berkenaan juga termasuklah memastikan 2 buah masjid yang dinaik taraf dapat disiapkan sepenuhnya pada tahun hadapan, iaitu Masjid Ar-Rahman, Simpang Sanglang dan Masjid Darul Ulum, Wang Wulu. Kerajaan negeri juga bersetuju memperuntukkan sebanyak RM661,000 bagi kerja-kerja penambahbaikan Masjid Nurul Said, Santan dan Masjid Al-Mu'minin, Kota Kayang, Kangar. Selain itu, sejumlah RM600,000 diperuntukkan bagi menaik taraf sistem pendawaian elektrik di beberapa masjid sekitar negeri Perlis, iaitu yang pertama, Masjid Jabal Ala, Kampung Melayu Titik Tinggi, Padang Besar. Yang kedua, Masjid Ittifaqiyah, Mengkuang Layar, Utan Haji. Yang ketiga, Masjid Darul Ibadah, Padang Bohor, Kangar. Dan yang keempat, Masjid Al-Munawarah, Mata Air. Bagi menyokong aktiviti sosial dalam kalangan penduduk setempat, kerajaan negeri memperuntukkan sejumlah RM430,000 bagi pembinaan 2 buah Dewan Orang Ramai di Kampung Kubang Arang, Bintung dan Kampung Cawangan Utara, Titik Tinggi bagi memudahkan dan memberikan keselesaan kepada penduduk kampung untuk menjalankan aktiviti kemasyarakatan. Jumlah ini termasuklah kerja-kerja menaik taraf dan membaik pulih sistem hawa dingin di Dewan MPK Arau Perlis. Kepelbagaian penduduk yang berbilang budaya dan agama menjadikan rakyat Perlis lebih harmoni dan saling melengkapi antara satu sama lain. Menyedari hakikat ini dan di atas sifat bertanggungjawab, kerajaan negeri akan menyediakan satu kemudahan pembakaran mayat atau krematorium
dengan peruntukan sebanyak 1 juta ringgit untuk penganut Buddha, Kristian, Hindu dan lain-lain. Kerajaan negeri juga amat menyokong sebarang aktiviti yang mampu meningkatkan taraf hidup rakyat. Justru itu melalui pihak berkuasa tempatan, kerajaan negeri telah merancang untuk membantu peniaga-peniaga kecil dengan menaik taraf gerai-gerai perniagaan dan pasar borong sedia ada bagi memberikan keselesaan baik kepada peniaga maupun pengunjung. Bagi tujuan tersebut, kerajaan negeri akan memperuntukkan sejumlah 1.95 juta ringgit bagi meroboh, menaik taraf serta membaik pulih gerai sedia ada di sekitar negeri Perlis. Yang berhormat Tuan Speaker, pencahayaan merupakan komponen penting dalam meningkatkan keselamatan dan keselesaan pengguna jalan raya. Kerajaan negeri menyediakan sebanyak 1.89 juta ringgit untuk tujuan menaik taraf, menyelenggara dan memasang lampu di jalan-jalan utama negeri Perlis. Beberapa kawasan telah dikenal pasti bagi tujuan pemasangan lampu iaitu 1. Jalan Tambun Tulang Tok Pulau R174 dari Selekoh Berbahaya hingga persimpangan Kampung Padang Petani, Sanglang Perlis. Yang kedua, persimpangan laluan masuk ke SK Bintung, Jalan Raja Syed Safi R102 ke persimpangan Jalan Wang Ulu Panggau R109 Tebing Tinggi Perlis. Dan 3, persimpangan Jalan Tambun Tulang R4 dengan Jalan Fida 2 Cangkak Jawi R151 hingga persimpangan Kampung Telaga Haji Latif, Kampung Bohok Mempelam, Aro Perlis. Kerajaan negeri juga turut menyediakan sebanyak RM95,000 bagi menaik taraf sistem lampu isyarat segera dan sistem pemantauan lampu isyarat negeri secara online. Yang berhormat Tuan Speaker, jaringan jalan raya adalah kemudahan awam terpenting yang menjadi penghubung utama kepada rakyat. Dengan meningkatnya bilangan kenderaan, keselamatan dan keselesaan rakyat di atas jalan perlu diberi perhatian sewajarnya. Justru itu, pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan negeri dengan menyediakan pelbagai projek pembangunan infrastruktur jalan untuk keselesaan dan kemudahan rakyat. Kerajaan negeri menyediakan peruntukan sebanyak 1.89 juta ringgit untuk projek menaik taraf jalan dan persimpangan seperti berikut. Cadangan yang pertama, cadangan menaik taraf jalan pesisiran pantai Kuala Perlis, Kuala Sanglang R152 Fasa 5. Yang kedua, cadangan menaik taraf jalan Kampung Serdang R157 Fasa 3. Yang ketiga, cadangan menaik taraf jalan Kok Mat R125. Dan yang keempat, cadangan menaik taraf persimpangan jalan masuk ke Komplek Pentadbiran Kerajaan Negeri Perlis. Kerajaan negeri juga akan memastikan jalan-jalan negeri berada dalam keadaan yang selamat dan selesa melalui peruntukan di bawah maris dengan peruntukan sebanyak 34 juta ringgit bagi penyelenggaraan jalan bagi semua kategori yang merangkumi jalan negeri, jalan pertanian, jalan kampung dan jalan-jalan perumahan. Yang berhormat Tuan Speaker, bagi memastikan bekalan air bersih sentiasa mencukupi kepada semua rakyat negeri Perlis, kerajaan negeri menyediakan peruntukan berjumlah 68.24 juta ringgit pada tahun 2023. Daripada jumlah berkenaan, sebanyak 66.89 juta ringgit adalah pinjaman daripada Kerajaan Persekutuan bagi menaik taraf 3 loji rawatan air, iaitu Loji Rawatan Air Timah Tasuh, Loji Rawatan Air Arau Fasa 1, 2 dan 3, serta Loji Rawatan Air Arau Fasa 4. Selain itu, kerajaan negeri juga telah menyediakan sebanyak 1.35 juta ringgit bagi meneruskan program pergantian paip-paip lama yang telah usang bagi menambah baik sistem retikulasi dan bekalan air di seluruh negeri Perlis.
Yang berhormat Tuan Speaker, kepesertaan pembangunan boleh menyumbang kepada pengurangan kawasan takungan dan kawasan resapan secara semula jadi yang berpotensi menyebabkan kejadian banjir kilat di beberapa kawasan. Justru sebagai langkah menangani kejadian banjir kilat, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak 1.40 juta ringgit merangkumi kajian dan projek pembangunan untuk kawasan-kawasan berisiko banjir di seluruh negeri. Kerajaan negeri juga bersyukur dan berterima kasih kepada Kerajaan Persekutuan bagi peruntukan sebanyak 60 juta ringgit melalui rancangan Tempatan Banjir Lembangan Sungai Perlis yang dijangka bermula pada tahun 2023 dan mengambil masa selama 5 tahun untuk disiapkan. Pelaksanaan projek tersebut dijangka akan melengkapkan perancangan Tempatan Banjir di Perlis sekaligus mengatasi 60% masalah banjir di Perlis. Dalam usaha untuk memastikan empangan Timah Tasuh yang merupakan kawasan sasaran penting tahap 1 diberikan kawalan sewajarnya, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak RM200,000 bagi kerja membina dan menaik taraf sistem integriti keselamatan empangan. Selain itu, bagi melengkapkan fungsi empangan dan pengurusan banjir, projek pembinaan stesen hidrologi berskala besar sedang giat dilaksanakan melalui peruntukan Kerajaan Persekutuan di bawah projek ramalan amaran dan banjir negara fasa 2 dengan kos RM4.20 juta. Yang berhormat Tuan Speaker, bagi menangani ancaman hakisan dan rentuhan tebing sungai yang meningkatkan risiko banjir, sejumlah RM610,000 diperuntukkan bagi pemeliharaan sungai-sungai. Selain itu juga bagi meningkatkan keindahan dan kelestarian koridor sungai serta tasik, sebanyak RM315,000 telah diluluskan. Bagi menangani perubahan fizikal dan perubahan pada fenomena air pasang surut, tindakan diperlukan untuk menaik taraf struktur bagi mengekalkan keutuhan pantai sedia ada serta mengelakkan kesan air pasang dan ombak yang menghempas pantai. Sehubungan dengan itu, pada tahun 2023, kerajaan negeri telah memperuntukkan sebanyak RM300,000 bagi kerja menaik taraf ban pantai di Kuala Perlis. Kerajaan negeri turut menyediakan peruntukan berjumlah RM5.64 juta untuk penyelenggaraan sungai dan saliran, termasuklah penyelenggaraan di Timah Tasuh dan Lencongan Banjir Barat LBB. Daripada keseluruhan 28.05 ribu hektar kawasan tanaman padi di negeri Perlis, sebanyak 10.2 ribu hektar adalah di luar kawasan Mada dan dikendalikan oleh Jabatan Pengairan dan Saliran Perlis Utara. Di kawasan Perlis Utara sebanyak 4.7 ribu hektar yang masih belum dimajukan dengan kemudahan infrastruktur pengairan dan saliran. Bagi tujuan tersebut, sebanyak RM1 juta diperuntukkan untuk kerja-kerja kecil, infrastruktur pengairan dan saliran pertanian di kawasan Perlis Utara, luar Jelapang Mada, iaitu melibatkan kerja-kerja menaik taraf jajaran tali air konkrit di kawasan Titi Tinggi, Cuping, Santan, Mata Air dan Batu Pahat. Seterusnya, sejumlah RM1.2 juta lagi diperuntukkan bagi pembangunan sumber air untuk skim pengairan padi dan pelbagai tanaman, iaitu dengan menaik taraf ibu bekalan, iaitu Ibu Bekalan Sungai Buloh dan Abi Kubang Badak, yang bertujuan menyediakan satu sistem infrastruktur pertanian yang dapat beroperasi dengan cekap dan efisien di lapangan. Keadaan ini sekaligus akan membantu menjana pengeluaran hasil pertanian, khususnya tanaman padi, dan secara tidak langsung yang dapat meningkatkan pendapatan warga tani negeri Perlis. Sejumlah RM600,000 juga telah diperuntukkan bagi pembinaan struktur jambatan melintasi sungai-sungai di kawasan luar Jelapang Mada
yang mana kebanyakan jambatan ini telah berusia melebihi 20 tahun dan telah mengalami kerosakan dan uzur serta tidak kestabilan struktur berikutan beban yang dikenakan ke atas jambatan atau lintasan adalah melebihi hak yang ditetapkan susulan kekerapan penggunaan jentera berat selain faktor alam semula jadi seperti banjir, hakisan tanah dan lain-lain. Yang berhormat Tuan Speaker, sebagai menghargai jasa dan pergumadan penjawat awam negeri Perlis yang telah berusaha bersungguh-sungguh dalam memastikan jentera pentadbiran kerajaan negeri berjalan lancar, kerajaan negeri bersetuju meluluskan bantuan khas keuangan sebanyak RM700 kepada penjawat awam dari grade 54 dan ke bawah. Bayaran ini akan diberikan pada bulan Januari 2025. Silap, 2023. Semoga bantuan khas keuangan ini mampu memberikan suntikan semangat untuk terus berkhidmat dengan lebih cemerlang lagi di masa hadapan. Yang berhormat Tuan Speaker, dalam senario ketidaktentuan ekonomi dan pelbagai rintangan yang bakal dihadapi, kerajaan negeri akan terus komited untuk memastikan inisiatif yang diumumkan melalui bajet 2023 ini dapat direalisasikan. Sokongan dan kerjasama daripada semua pihak amatlah diharapkan. Kepadamu, Ya Allah, kami berserah. Semoga diberikan kekuatan dan mudah-mudahan segala usaha ini beroleh keberkatan. Yang berhormat Tuan Speaker, saya mohon mencadang. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.